Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam program Tuition Online Perlis Mengaji untuk kali ketiga dalam subjek Pendidikan Syariah Islamiah, kod kertas 5228. Bersama saya, Ustazah Aizatul Fitrah binti Ibrahim, yang akan bersama-sama dengan anak-anak pada petang ini untuk tajuk yang akan kita kupas sebentar nanti, insya-Allah dalam waktu 1 jam ni. Jadi setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis dan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis atas peluang dan ruang yang diberikan. Jadi anak-anak pelajar SPM sekalian, apa khabar semua? Jadi insya-Allah kita akan teruskan pembelajaran kita pada petang ini anak-anak dengan kesinambungan tajuk yang kali ini adalah dari bahagian fiqh atau fiqh. Bab 24, iaitu tajuk 3 dalam 1. Tajuk 3 dalam 1, apakah tajuknya? Marilah kita tengok, iaitu yang pertama nusyuz, yang kedua zihar dan yang ketiga poligami. Jadi hari ini kita akan kompreskan tajuk 3 tajuk ini di dalam satu tajuk. Baik. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, tajuk nusyuz, zihar dan poligami dapat Ustazah gambarkan dalam peta minda ini. Jadi peta minda ini dapat memberi satu visual dalam minda anak-anak apa yang patut anak-anak tahu di bawah 3 tajuk ini. Baik. Tajuk yang pertama yang kita akan kupas ialah tajuk yang berkait rapat dengan kehidupan berumah tangga antara suami dan isteri, yang mana isteri wajib mentaati suami selama mana tidak membawa kepada maksiat. Jadi tajuk kita adalah yang pertama nusyuz. Nusyuz. Anak-anak boleh buka muka surat 241 hingga 243. Baik. Di bawah tajuk nusyuz ni anak-anak, insya-Allah kita akan tengok subtopik yang berkaitan dimulai dengan pengertian. Apa dia pengertian nusyuz? Kemudian kita akan tengok juga apa dia hukum nusyuz. Kita akan tengok juga apa dia tanda-tanda isteri nusyuz. Kemudian kita tengok sedikit contoh tentang nusyuz dan apakah langkah untuk mengatasi. Ada tak di situ langkah untuk menangani, mengatasi masalah nusyuz. Dan kita akan tengok juga kesan nusyuz dan hikmah nusyuz, insya-Allah. Jadi, apakah dia maksud atau pengertian nusyuz ni anak-anak? Dari sudut bahasa, maksudnya derhaka atau tidak taat. Itulah nusyuz. Derhaka. Dari sudut istilah pula, ialah seorang isteri yang menderhakai terhadap suaminya. Isteri
derhaka terhadap suami. Yang kedua, mengabaikan kewajipan mentaati suami. Mengabaikan kewajipan. Jadi di sini ada dua perkara ataupun kita panggil fakta penting di dalam pengertian, iaitu isteri menderhaka, kemudian mengabaikan kewajipan. Kedua-duanya adalah terhadap suami. Itulah pengertian nusyuz. Baik, apakah hukumnya? Mestilah hukum untuk isteri yang nusyuz ini haram hukumnya. Haram dan berdosa besar. Jadi bagaimana kita nak tahu tanda isteri nusyuz, anak-anak? Kita nak tahu tanda isteri nusyuz. Yang pertama, tidak taat kepada suami. Dan yang kedua, melakukan sifat ingkar. Itu tanda nusyuz. Baik, kita tengok sedikit contoh yang mungkin melalui contoh ini anak-anak lebih faham apa yang dimaksudkan dengan nusyuz. Yang pertama, bermusafir tanpa izin suami. Isteri bermusafir tanpa izin suami. Bila suami call, ada kat mana yang? Ada kat London bang. Bermusafir tanpa pengetahuan suami. Okey. Kemudian yang kedua contohnya, keluar rumah tanpa sebab atau tanpa kebenaran suami. Maknanya isteri perlu mendapatkan kebenaran suami dan suami perlu tahu sebab ke mana isteri keluar supaya tidak jatuh nusyuz. Dan yang ketiga, contoh yang ketiga, enggan membuka pintu. Okay, kunci pintu bila suami nak masuk rumah, itu pun boleh jatuh nusyuz. Dan contoh yang keempat, enggan bersetubuh dengan suami tanpa keuzuran. Jadi melalui 4 contoh ini, insya-Allah anak-anak boleh faham apa yang dimaksudkan dengan nusyuz. Baik anak-anak. Kepada anak-anak yang akan menjadi suami ataupun suami-suami di luar sana, Islam telah menggariskan langkah-langkah untuk menangani isteri nusyuz. Macam mana nak didik isteri yang nusyuz ni supaya kembali. Jadi kita tengok ayat Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 34 ini, insya-Allah, di mana di situ Allah telah menggariskan kepada kita beberapa langkah untuk menangani isteri yang nusyuz. Kita mulakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wallati takhafuna nusyuzahun. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan nusyuz atau derhaka, apa kata Allah? Fa'izuhun. Fa'izuhun ini maksud dia nasihat. Wahjuruhunna fil madaji', dan pulaukan mereka dari tempat tidur. Itu langkah kedua. Dan yang ketiga, wadribuhun, dan pukul. Jadi di sini Islam telah menggariskan kepada suami-suami untuk mendidik isteri yang nusyuz ini ada 3 langkah. Yang pertama tadi apa? Fa'izuhun, maknanya menasihati. Kotak kuning itu menunjukkan kepada langkah yang pertama. Di mana macam mana cara nak menasihati isteri yang nusyuz, anak-anak? Dengan cara yang baik, perkataan yang lemah lembut. Sebab orang perempuan ni perlukan kelembutan untuk dididik. Kemudian yang kedua, kalau masih degil, jika masih degil, apa lagi langkah yang boleh dibuat? Wahjuruhunna fil madaji', pulaukan mereka dari tempat tidur. Jadi Islam kata suami tidur berasingan dengan isteri. Sebab isteri ni kalau suami tidur berasingan, dia akan berasa lebih. Okey, jadi itu adalah langkah yang kedua. Manakala langkah yang ketiga, Allah kata wadribuhun, dan bolehlah dipukul. Okay, tapi di sini kalau isteri masih degil, lepas nasihat tak mau dengar, dah tidur berasingan pun tak nak ikut, suami boleh pukul, tapi pukullah dengan tidak mencederakan mana-mana anggota tubuh, tapi sekadar untuk mengajar. Jadi kat sini anak-anak, suami dilarang memukul isteri di tempat-tempat seperti muka, seperti perut, apatah lagi kalau sampai membawa maut. Jadi ini adalah 3 langkah yang digariskan oleh syarak untuk menangani isteri yang nusyuz. Dan anak-anak, apa yang ada dalam ayat itu adalah mengikut turutan. Dan
sekiranya ada soalan yang berkaitan dengan langkah, maka perlulah mengikut urutannya tadi. Okey, soalan yang pernah keluar untuk tajuk ini adalah, atau untuk subtopik ini ialah, Encik Halim telah menasihatkan isterinya yang nusyus, tetapi isterinya masih ingkar. Jelaskan langkah yang perlu dilakukan oleh Encik Halim bagi menyelesaikan masalah tersebut. Dan markah di situ adalah 4 markah. Bagaimana untuk mendapatkan 4 markah di sini? Okey, contoh jawapan sebagaimana yang tertera. Yang pertama tadi apa dia? Menasihati. Jadi menasihati dengan cara yang baik, perkataan yang lemah lembut. Itu membawa kepada 1 markah. Yang kedua, jika masih degil, suami hendaklah tidur berasingan atau pulaukan tempat tidur. Okay, jadi itu adalah langkah kedua yang membawa kepada markah kedua. Jika masih degil, suami harus memukul isteri dengan tidak mencederakan mana-mana anggota tubuh sekadar untuk pengajaran. Jadi di sini 3 markah, dan markah keempat yang mana? Jika masih degil, maka bolehlah isteri itu diceraikan. Jadi di sini terangkum semua langkah yang telah pun kita pelajari tadi. Sekiranya soalan bertanya tentang langkah yang perlu dilakukan untuk menangani isteri yang nusyus. Baik. Jadi untuk nusyus ini pastinya ada kesan kepada pasangan. Jadi apa dia kesan nusyus? Okay, kesan nusyus yang pertama, anak-anak, isteri yang diceraikan tidak berhak mendapat nafkah. Baik, dengar sini. Nusyus ini adalah derhaka kepada suami. Kalau seorang isteri diceraikan, okay, tanpa nusyus tadi, isteri itu berhak mendapat nafkah kan? Tetapi isteri yang diceraikan kerana nusyus tidak berhak mendapat nafkah. Okay? Jadi kesan yang kedua pula. Kesan nafkah yang kedua ialah mengikis sifat kasih sayang antara suami isteri. Sekiranya seorang isteri ingkar ataupun melakukan penderhakaan kepada suami, lama-lama suami pun akan bosan dan akan dikikislah kasih sayang yang sepatutnya ada dalam rumah tangga antara suami dan isteri. Jadi secara tak langsung nusyus akan mengikis sifat kasih sayang antara suami dan isteri. Dan kesan yang ketiga ialah mendatangkan tekanan perasaan kepada anak-anak. Secara tak langsung anak-anak yang ada dalam keluarga itu akan merasai apa yang berlaku antara mak dan ayah mereka, iaitu tekanan perasaan. Jadi ini akan membawa kepada ketidakharmonian dalam sesuatu rumah tangga. Jadi kesan nusyus yang pertama, keyword dia ataupun kata kuncinya, tidak dapat nafkah. Yang kedua, mengikis kasih sayang, dan yang ketiga, memberi tekanan kepada anak-anak. Jadi, dan yang terakhir ya, di dalam tajuk nusyus ialah hikmah larangan. Kenapa Islam melarang nusyus? Kenapa Islam melarang isteri tidak mentaati suami? Yang pertama, kerana dalam keluarga nak tambah kasih sayang. Jadi kalau ada terdapat isteri yang nusyus, bagaimanakah kasih sayang akan terbina dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga? Okay, jadi yang pertama hikmahnya untuk menambah kasih sayang dalam keluarga. Yang kedua, hikmah larangan nusyus supaya isteri sentiasa taat kepada suami. Okay, isteri sentiasa taat kepada suami. Sebab itulah dilarang nusyus. Dan adanya nusyus, larangan-larangannya terhadap isteri di dalam sebuah rumah tangga untuk sentiasa taat kepada suami. Dan hikmah yang ketiga, supaya suami dan isteri atau mak dan ayah menjadi teladan kepada anak-anak. Sebab itulah dilarang keras nusyus ini bila mana terjadinya seorang isteri atau ibu yang nusyus, maka akan berlakulah pergaduhan, akan terhakislah kasih sayang, bagaimana nak menjadikan anak-anak mencontohi mak dan ayah ketika itu. Jadi hikmah larangan yang pertama, tambah kasih sayang.
Yang kedua, supaya isteri taat kepada suami. Dan yang ketiga, supaya suami dan isteri menjadi tauladan kepada anak-anak. Baik, jadi selesailah sudah tajuk kita yang pertama, iaitu nusyuz. Baik, kita pergi kepada yang kedua atau tajuk yang kedua iaitu zihar. Anak-anak pernah dengar zihar? Okey, sebelum tu boleh buka muka surat 243 hingga 246 untuk kita sama-sama tengok apakah yang dimaksudkan dengan zihar. Okey, zihar ini secara keseluruhannya melalui peta minda ini ada pengertian. Kemudian ada perbezaan. Maaf, di situ tertulis tanda. Sebenarnya perbezaan. Zaman jahiliah, perbezaannya zihar ni dengan zaman Islam macam mana. Kemudian yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah zihar ini. Okay. Yang keempat, apakah dia kesan zihar. Dan yang kelima, hikmah zihar. Okay. Jadi ini adalah subtopik-subtopik di bawah zihar. Okey. Anak-anak, Islam ni mensyariatkan larangan zihar ni untuk menjaga keharmonian rumah tangga. Okey? Dan menjauhi amalan jahiliyah yang merosakkan hubungan suami isteri. Jadi kita akan kupas dengan lebih lanjut lagi kenapa zihar ini adalah merupakan satu perkara yang dilarang dalam Islam. Okey, zihar. Dari sudut bahasa, zihar asalnya dari perkataan az-zahru. Az-zahru maksud belakang. Okay, kalau belajar bahasa Arab, okay, az-zahru bermaksud belakang. Dari sudut istilah pula, zihar ialah okay, suami menyamakan isterinya dengan perempuan yang haram dikahwini selama-lamanya, seperti ibu, seperti adik-beradik, saudara, dengan mereka menyamakan dengan anggota yang haram dilihat. Okey, sekali lagi. Dari sudut istilah, zihar ialah suami menyamakan isteri dengan perempuan yang haram dikahwini selamanya, seperti ibu, seperti adik-beradik, dengan mereka menyamakan isteri itu dengan anggota yang haram dilihat pada mahram tadi. Okey, asal katanya macam ni. Suami berkata kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti belakang ibuku." Mana-mana anggota badan yang haram dilihat selain daripada belakang tadi adalah perut dan peha. Jadi di sini, untuk menjelaskan lagi, kita tengok lafaz yang boleh kita fahami bila suami menziharkan isteri. Yang pertama, kalau lafaz soreh. Soreh ni maknanya jelas, terang. Iaitu lafaz yang jelas. Contohnya, engkau bagiku seperti belakang ibuku. Direct aja. Ya, lafaz zihar itu kepada isteri oleh suami. Kalau lafaz kinayah, lafaz kinayah iaitu lafaz yang tidak jelas. Seperti, awak seperti ibu saya. Yang ni hukumnya bergantung kepada niat seseorang suami tadi, sama ada dia niat zihar atau tidak. Jadi di sini pentingnya anak-anak perlu faham betul-betul yang dimaksudkan dengan zihar tadi. Baik. Kalau tadi kita kata zihar ini suami menyamakan isteri dengan mahram dari sudut anggota badan yang tak boleh dilihat. Tetapi tidak dikira zihar jika suami menyamakan isteri dengan ibu. Okey, dari segi sifat, dari segi kemuliaan, dari segi perbuatan. Contohnya, kalau dari segi sifat, dia kata, sifat awak ni lemah lembut sama macam mak saya. Yang tu kita tak panggil zihar. Okey, sebab itu adalah sifat. Kemudian yang kedua, dari sudut kemuliaan. Awak ni mulianya hati macam nenek saya. Okey? Yang tu pun tidak dikira zihar. Dari sudut perbuatan, contohnya pula, awak ni sapu sampah lebih kurang sama macam kakak saya. Jadi di sini anak-anak, Ustazah harap jelas dapat bezakan antara zihar dan bukan zihar.
Baik. Kita tengok pula zihar, perbezaan zihar dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam. Apa dia perbezaan? Okey, pada zaman jahiliyah, zihar ni adalah satu bentuk talak. Satu bentuk talak untuk menzalimi isteri. Kerana isteri yang dizihar pada zaman jahiliyah dulu haram disetubuhi oleh suami selama-lamanya. Tambahan pula, isteri yang dizihar tidak boleh berkahwin dengan lelaki lain. Itu yang berlaku pada zaman jahiliyah. Apabila Islam datang, zihar berlaku juga, tetapi dengan sedikit perubahan, iaitu zihar pada zaman Islam bukan satu bentuk talak. Bila suami menziharkan isteri, suami wajib membayar kafarah sebelum menyetubuhi isteri. Di sini terdapat halangan. Halangan apa? Halangan persetubuhan sekiranya suami menziharkan isteri. Dan untuk membolehkan suami bergaul semula dengan isteri, maka suami wajib membayar kafarah. Dan zaman Islam juga, isteri yang diceraikan dengan zihar boleh berkahwin dengan lelaki lain. Jadi itulah perbezaan yang berlaku antara zihar pada zaman jahiliyah dan zaman Islam. Baik, tadi kita ada sebut tentang kafarah, iaitu jalan penyelesaian macam mana nak selesaikan masalah zihar. Haram kepada suami menyetubuhi isteri yang dizihar sebelum membayar kafarah. Yang ini ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah. Dalam surah Al-Mujadalah, untuk kita memahami apakah penyelesaian masalah zihar. Ayat 3 hingga 4. Maaf, di atas tu kotak tu tidak membentuk angka yang sepatutnya ada di situ, ialah ayat 3 hingga ayat 4. Jadi penyelesaian masalah zihar tadi anak-anak ada 3. Yang pertama, membebaskan hamba yang selamat daripada cacat yang menjejaskan keupayaan bekerja. Jadi yang pertama, suami yang menziharkan isterinya sebelum menyetubuhi isterinya perlu membayar kifarah. Yang pertama, membebaskan seorang hamba. Hamba tu pula tak boleh cacat. Yang kedua, jika suami tidak mampu, suami perlulah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Berat kan? 2 bulan berturut-turut. Kalau menziharkan isteri, dan sebelum tu kena bayar kafarah yang kedua, iaitu berpuasa. Dan kalau tidak mampu juga, maka suami perlulah memberi makan 60, kotak warna hijau yang hilang angka tu ialah 60 orang miskin secupak seorang. Jadi rumusannya, penyelesaian masalah untuk membolehkan suami yang menziharkan isteri tadi menyetubuhi isteri dengan 3 kafarah ini, iaitu yang pertama, bebaskan hamba yang tidak cacat. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin secupak seorang. Yang ni pun mesti ikut turutan. Sebab itulah yang telah dipandu oleh Allah dalam surah Al-Mujadalah dalam menyelesaikan masalah zihar. Boleh anak-anak? Baik. Kita pergi kepada kesan zihar. Kenapa zihar dilarang dalam Islam? Kerana kesan dia amat berat. Suami haram menyetubuhi isteri yang dizihar. Itu kesan yang pertama. Yang kedua, suami kalau nak bergaul dengan isteri atau menyetubuhi isteri semula, wajib membayar kafarah. Dan telah pun kita bincang tadi. Dan kesan zihar yang ketiga, kehidupan para isteri teraniaya apabila suami menyamakan isteri dengan mahram dari sudut-sudut tertentu. Baik, akhir sekali tentang tajuk zihar ini ialah hikmah pengharaman zihar. Jadi apakah hikmah Islam mengharamkan zihar ni anak-anak? Yang pertama, kita tengok kotak biru. Supaya suami lebih berhati-hati dalam berkata-kata. Sebab itulah suami perlu ada ilmu dalam rumah tangga supaya sentiasa harmoni dan tidak berlaku zihar. Jadi
Itu yang pertama. Hikmah yang kedua ialah menghapuskan amalan jahiliyah yang kotak kuning tu. Mana? Kerana amalan jahiliyah yang kita dah tengok tadi pada zaman jahiliyah menjadikan zihar ni sebagai satu bentuk talak. Dan yang ketiga, hikmah pengharaman zihar ialah menghormati martabat ibu dan mahram dalam kehidupan. Ibu ada martabat dia, adik-beradik ada martabat dia, isteri pun macam tu ada martabatnya. Jadi inilah 3 antara hikmah pengharaman zihar. Okey, boleh anak-anak? Jadi insya-Allah kita dah pun tengok 2 tajuk tadi. Yang pertama tadi nusyuz dan yang kedua ini zihar. Baik. InsyaAllah kita akan masuk kepada tajuk yang ketiga, iaitu poligami. Okey. Jadi poligami ini ada pada muka surat 247 hingga 248. Baik. Sebelum tu kita tengok subtopik di bawah poligami. Okey. Kita akan tengok apa dia pengertian poligami. Kemudian hukum poligami. Syarat-syarat poligami. Kan kita akan tengok akibat tidak memenuhi syarat poligami dan akhir sekali hikmah. Okay. Jadi dalam poligami ini itu dia poligami. Kalau seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, kita panggil monogami. Tapi kalau lelaki yang berkahwin lebih daripada satu dalam satu masa, yang itu kita panggil poligami. Itulah maksud poligami. Lelaki yang berkahwin lebih daripada satu dalam satu masa. Baik, dalil yang mengatakan adanya poligami dalam Islam ada pada surah An-Nisa ayat 3 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim apabila berkahwin dengan mereka, fankihu ma taba lakum minan nisa, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan yang lain, mathna wa thulatha wa ruba', 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu Allah kata, jika sekiranya kamu bimbang tidak dapat berlaku adil wahai suami, maka cukuplah dengan seorang sahaja. Jadi di sini dalil menunjukkan harusnya berpoligami. Baik. Okey, bila cerita tentang harus, itulah hukum asal poligami anak-anak. Hukumnya harus. Tetapi ulama juga telah menggariskan bahawa dalam keharusan berpoligami ini, ulama telah menetapkan hukum-hukum yang mana bergantung juga kepada keadaan di samping hukum asal harus tadi, iaitu hukum sunat. Bila sunat poligami ini? Apabila seorang lelaki tidak memadai berkahwin dengan seorang perempuan kerana mungkin isterinya uzur, dah tua, ataupun berpenyakit, atau tidak mampu melahirkan zuriat, maka sunat kepada suami berpoligami. Suami seorang tu juga kuat nafsu dan mampu berlaku adil. Itu semua adalah pakej sunat kepada berpoligami. Okey, hukum. Bila pula keadaan makruh? Makruh berpoligaminya apabila tiada keperluan, bertujuan untuk berseronok-seronok sahaja. Jadi jatuhlah hukum makruh berpoligami. Dan bila pula jatuh hukum haram berpoligami ni? Haram apabila yakin tidak mampu berpoligami sebenarnya, tidak mampu berlaku adil dan tidak mampu memberi nafkah, maka haram hukumnya berpoligami. Baik, itu adalah hukum-hukum yang berkaitan. Baik, seterusnya kita akan tengok apa dia syarat yang diharuskan dalam berpoligami anak-anak. Okey, jadi syarat yang pertama ialah mampu memberi nafkah. Seorang suami yang ingin berpoligami, sama ada kahwin 2, kahwin 3 atau kahwin 4,
dia mestilah syarat dia mampu memberi nafkah. Apa yang dimaksudkan dengan mampu memberi nafkah ni? Mampu memberi nafkah ni maksudnya mampu memberi perbelanjaan, mampu memberi keperluan para isteri, memenuhi keperluan para isteri dan menunaikan kewajipan kepada para isteri. Barulah boleh berpoligami. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, suami perlulah berlaku adil kalau berpoligami. Adil dari sudut nafkah, kemudian adil dari sudut layanan yang baik, dan adil dari sudut giliran. Jadi itu juga adalah merupakan syarat diharuskan berpoligami ini. Dan syarat ketiga ialah tidak boleh lebih dari 4 isteri dalam satu masa. Jadi jelas dalam ayat tadi pun disebut 4 perbuak kan. Jadi tidak lebih dari 4 isteri dalam satu masa. Jadi inilah merupakan syarat diharuskan poligami, iaitu mampu memberi nafkah, yang kedua adil dari sudut giliran, layanan, nafkah, dan yang ketiga tidak lebih dari 4 orang dalam satu masa. Itulah syarat diharuskan poligami. Okey anak-anak. Jadi Islam mengharuskan poligami ni dengan hikmah yang tertentu. Sifat tanggungjawab pasangan suami isteri ni sangat penting dalam menentukan kebaikan berpoligami. Kalau tak bertanggungjawab, maka akan porak-perandalah rumah tangga anak-anak. Jadi poligami kalau mengikut syarak akan menimbulkan natijah yang baik pada diri, keluarga dan masyarakat. Sementara poligami yang tidak menepati syarak akan membawa kepada pelbagai masalah antaranya. Jadi kita tengok akibat poligami yang tidak mengikut syarak. Yang pertama, runtuhnya institusi keluarga yang harmoni. Kita semua kalau berkeluarga nakkan keharmonian dalam keluarga. Tapi apabila berlaku tidak mengikut syarat-syarat poligami tadi, maka runtuhlah keharmonian itu. Hilanglah kasih sayang, timbullah pergaduhan. Jadi macam mana nak harmoni apabila berlaku perkara yang tidak sepatutnya berlaku dalam sebuah rumah tangga yang berpoligami. Yang kedua, siapa yang menjadi mangsa akibat poligami yang tidak mengikut syarak, pastinya anak-anak akan terkesan. Jadi anak-anak dengan sendirinya akan terbiar tanpa kasih sayang. Bila ayah ke kanan, ibu ke kiri dan berlaku pergaduhan dalam rumah tangga, anak-anak hilang kasih sayang. Dan akibat poligami yang ketiga yang tidak mengikut syarak ialah menimbulkan permusuhan. Selain permusuhan, boleh menimbulkan dendam dalam kalangan isteri. Sebab suami tak kisah, suami tidak bertanggungjawab untuk mengharmonikan isteri-isteri dalam sebuah keluarga yang sepatutnya diisi dengan kasih sayang. Jadi anak-anak, akibat tidak mengikut syarat ini adalah satu perkara yang perlu dielakkan sekiranya berhasrat atau berniat untuk berpoligami. Okey, dan yang terakhir, baik, di kotak tengah tu hilang lagi perkataannya, iaitu hikmah poligami. Okey, hikmah poligami pada kotak tengah warna biru itu, okey, di mana Islam menggariskan atau Islam mengharuskan poligami ni dengan hikmah. Okey, apa dia hikmah berpoligami? Yang pertama antaranya ialah mengurangkan masalah sosial dalam masyarakat. Okey, di mana terdapat juga insan-insan di luar sana yang mungkin tidak memadai dengan seorang isteri, maka ingin berpoligami tetapi nak elak daripada zina. Kalau tidak ada poligami mungkin jatuh kepada zina. Jadi nak kurangkan masalah sosial. Yang kedua, hikmah berpoligami ialah membantu atau membela kehidupan ibu-ibu tunggal. Baik anak-anak ibu-ibu tunggal akan terbela nasibnya melalui poligami kerana kehidupan mereka akan lebih baik lagi selepas ada suami. Dan hikmah yang ketiga, mengurangkan bilangan perempuan yang tidak berkahwin. Okay? Jadi perempuan ingin dikasihi dan mengasihi. Jadi perlu kepada seorang suami. Jadi dengan adanya hikmah poligami boleh mengurangkan bilangan perempuan yang tidak berkahwin. Okey, jadi ada 3 hikmah. Yang pertama, mengurangkan masalah sosial. Yang kedua, membela nasib ibu tunggal.
dan yang ketiga, kurangkan bilangan perempuan yang tidak berkahwin. Baik, kita tengok contoh soalan yang berkaitan dengan masalah tadi. Berpoligami membawa banyak kebaikan kepada masyarakat. Huraikan 3 hujah anda bagi menyokong kenyataan di atas. Jadi, dalam ni soalan yang dikehendaki perlu kepada 6 markah. Dan bila ada perkataan 3, ada bilangan 3, maka soalan jawapan perlulah ada isi huraian, isi huraian, isi huraian. Okey, di mana di tengah-tengah antara isi dan huraian itu ada kata penghubung. Jadi Ustazah datangkan satu contoh jawapan bagi subtopik sebelum ini, iaitu hikmah berpoligami. Jadi contoh jawapan untuk soalan tadi ialah, kita baca balik soalan, huraikan hujah yang menyokong kenyataan tentang berpoligami membawa banyak kebaikan kepada masyarakat. Okay, jadi contoh jawapan, poligami dapat membantu atau membela kehidupan ibu tunggal. Jadi kat sini ibu tunggal itu adalah isi yang membawa kepada satu markah. Agar, kata penghubungnya, mereka dapat menjalani hidup dengan lebih sempurna. Okay, jadi itu adalah salah satu daripada jawapan tentang hikmah poligami. Anak-anak boleh ambil juga daripada yang warna hijau tadi, mengurangkan masalah sosial, ataupun yang warna oranye itu mengurangkan bilangan perempuan yang tidak berkahwin. Baik, jadi alhamdulillah kita dah pun selesai 3 dalam 1 tajuk pada hari ini, iaitu tajuk apa anak-anak? Nusyuz yang pertama, yang kedua zihar, dan yang ketiga poligami. Okey. Jadi semoga anak-anak mendapat manfaat, mendapat ilmu dan dapat memahami tajuk ini dengan baik. Dan buatlah ulang kaji, buatlah latihan untuk memantapkan lagi penguasaan anak-anak terhadap tajuk ini. Sekali lagi, apa dia tajuk kita? Nusyuz, zihar dan poligami. Jadi anak-anak, sekian dari Ustazah. Stay at home, stay calm, keep on studying, keep on revising. Walaupun Ramadan 1441 Hijrah ini satu perjuangan, tapi teruskan perjuangan anda, insya-Allah akan berjaya di akhirnya. Akhir kalam dari Ustazah, yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, dan maaf seandainya terdapat penyampaian Ustazah kekurangan di sana sini, adalah kelemahan Ustazah sendiri. Ustazah minta maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.